تعالى وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى أرشا البنجاري وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 19. Kalau kita hak Rumi ni pada katanya qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Fasal pada menyatakan yakni menerangkan segala hukum mustahadah. Mustahadah yakni perempuan yang datang darah istihadah dan segala bahagiannya, bahagian bagi perempuan mustahadah. Bahagian dia ada 7 semuanya. Jadi kalau kita yang ada beli kitab ni boleh rujuk pada muka surat 23 tu. Mubtadi'ah dengan mu'tadah. Mu'tadah tu 5 bahagian, mubtadi'ah yang baru datang 2 bahagian. Jadi 7 bahagian semua. Bermula apabila melihat perempuan yang berumur 9 tahun atau lebih. 9 tahun takriban pun dikiralah. 9 tahun atau lebih akan darahnya, lihat tadi itu akan darah kadar sehari semalam, yakni 24 jam atau lebih, yakni lebih daripada 24 jam, dan tiada melampaui ia darah akan 15 hari tetapi tidak melebihi daripada 15 hari, dan tiada ada tinggal atasnya perempuan itu yang tinggal daripada suci, maka darah yang dilihatnya serta selang-selang yang tiada keluar darah itu haid sekaliannya. Semua darah tu dikirakan haid, sama ada perempuan itu baharu haid atau sudah beradat haid. Baharu haid dipanggil mubtadi'ah. Yang telah beradat haid dia panggil muqtadah. Sama ada yakni takmin tak kiralah perempuan tu kali pertama datang haid ataupun telah beradat haid. Maka haid dalam tempoh sehari semalam, darah yang datang dalam tempoh sehari semalam hingga kepada 15 hari itu dikirakan semuanya haid. Dan selang-selang yang antara datang darah dan berhenti, katakanlah kalau berhenti iaitu naqaq, pun dikirakan dengan hukum haid. Dan sama ada takmim lagi, meratai lagi masalah, dan sama ada ia muwafaqah. Muwafaqah ini menyerupai dengan beradatnya, yakni adat yang pada bulan yang sebelum
atau bersalahan, tak kira. Kalau serupa ke, kalau tak serupa ke dengan adat yang sebelum, dikirakan haid juga. Dan sama ada takmim lagi, meratai lagi masalah, tak kira. Dan sama ada darah itu atas satu sifat seperti hitam sekaliannya dalam tempoh tersebut, atau merah sekaliannya dalam tempoh tersebut, atau kuning sekaliannya, atau ada ia beberapa sifat, datang dengan banyak warna, datang dengan banyak kala, merah, hitam, kuning, semuanya itu dikirakan darah itu darah haid, dengan syarat darah itu mengalir pada waktu 15 hari 15 malam. Maka jika dilihatnya darah hitam 5 hari, maka masalah, jadi musannif Syekh Arsyad Al-Manjari rahimahullah ta'ala cuba memberikan sedikit gambaran bagi kita berkenaan dengan darah. Contoh bagi darah, maka jika dilihatnya perempuan darah hitam, perempuan haid lah, sebab sekarang ni dia nak baru beri pengenalan tentang haid terlebih dahulu sebelum nak lebih lanjut permasalahan istihadah. Maka jika dilihatnya perempuan, yakni akan darah hitam 5 hari, ia tengok darah hitam 5 hari, kemudian maka keluar darah merah, nescaya dihukumkan darah hitam dan yang merah itu haid sekaliannya. Jadi katakanlah datang darah hitam 5 hari, kemudian selepas itu datang darah merah, tak kira lah sehari ke, 2 hari ke, 3 hari ke, ni asal jangan lebih 15 hari. Jadi merah dan hitam tadi itu dikirakan haid sekaliannya, dengan syarat, ada syarat lah. Jika putus darahnya darah merah yang datang kemudian darah hitam tu, jika putus darahnya tak kala genap, yakni cukup 15 hari, atau putus atau dahulu daripadanya, yakni atau putus darah itu dahulu daripadanya daripada 15 hari, maka darah hitam dan darah merah yang datang itu sekaliannya dihukumkan dengan darah haid. Itu gambaran bagi masalah darah itu datang dengan banyak sifat, lebih daripada satu. Maka jika putus darah, ni baru basic nanti kita akan musannif sendiri akan mendatangkan contoh masalah yang mana tidak hanya sifat itu pada warna darah, tetapi pada bau dan rasa dia, yakni pekat atau cair. Baik, ni baru sedikit orang panggil pengenalan. Takut kita kejut. Ni buat mari contoh-contoh yang mudah dahulu. Jadi sedekah kalau kita nak bahas betul-betul, kita kena tahu juga bau dia yang mana lebih orang panggil berbau, dan pekat cair dia yang mana lebih pekat dan cair. Kerana 3 sifat ini masalah bagi dihukumkan dengan haid: masalah warna, masalah bau dan masalah rasa. Maka jika putus darah hingga berkekalan ia, maka jika tiada putus darah, tadi contohnya darah merah tu putus tak kala cukup 15 hari, bila kita himpunkan darah hitam dan darah merah putus, maka sekaliannya hukumnya haid. Maka jika tiada putus darah, darah merah tadi hingga berkekalan ia darah merah, maka haidnya itu darah hitam yang 5 hari itu jua. Di sini satu kesalahan lah bagi orang perempuan yang mana bila dia ambil hukum dengan 15 hari haid yang kemudiannya itu dikirakan istihadah. Sepatutnya kalau katalah ada tamyiz, yakni perbezaan pada warna, hitam pada 5 hari yang pertama, kemudian datang merah hingga akhir bulan katakanlah, maka tidak 15 hari hukum haid. Bahkan yang dihukumkan dengan haid hanya 5 hari yang pertama, iaitu pada warna hitam. Kenapa? Kerana dia ada tamyiz, perbezaan pada warna.
Itu dia dah sebut pada kita. Maka haidnya itu darah hitam yang 5 hari itu jua dengan makna saja. Dan yang merah itu darah istihadah. Semua darah merah daripada hari ke-6 tu, awal hari ke-6 hinggalah kepada putus darah tu, semuanya dikirakan istihadah. Darah istihadah. Lagi akan datang kenyataannya pada masalah istihadah. Jadi lagu mana kita nak buat? Sepatutnya kita kena tunggu selama 15 hari. Darah hitam mari 5 hari. Kemudian diiringi darah merah. Darah merah selagi mana dia tak melampaui 15 hari, maka kita kena hukumkan dia dengan haid. Maka haram kita solat, haram kita mandi akad janabah. Tiba-tiba darah merah itu melampaui daripada 15 hari. Maka waktu yang kita tinggal solat, iaitu pada hari yang ke-6, contoh bagi di sini, pada hari yang ke-6 kita tinggal ada solat kerana kewajipan. Baru kita tahu kata darah merah itu rupa-rupanya istihadah. Bila kita tahu? Bila telah melampaui daripada sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari. Maka darah merah, waktu datang darah merah hari yang ke-6 tu, kita kena qada balik. Bila kita qada, iaitu setelah daripada melampaui hari ke-15. Lepas daripada hari ke-15 darah merah tu masih datang, walaupun 1 hari ke 2 hari ke, tak semestinya sampai pada akhir bulan lah kita kata. Bila lebih saja, maka pada waktu tu kita kena mandi dan kita kena solat, serta kita kena qadakan waktu bagi darah merah awal hari ke-6 hinggalah hari ke-15 yang kita dahulunya wajib tinggal, sekarang wajib kita qada. Kerana apa? Kerana kita baru tahu kata darah itu ialah darah istihadah. Sebelumnya kita ingat kata darah tu darah haid, maka wajib kita tinggalkan solat. Tapi sekarang kita dah tahu dah hukum dia. Bila tahu setelah daripada dia melampaui daripada 15 hari. Bila lebih daripada 15 hari, maka kita ambil kepada syarat tamyiz, iaitu darah hitam lebih kuat daripada darah merah. Adapun jika ada tinggal atas perempuan itu masa yang tinggal daripada suci, adapun jika ada tinggal atas perempuan itu masa, kita tak kena masa. Adapun jika ada tinggal atas perempuan itu yang tinggal ini masa yang tinggal daripada suci. Contohnya mana? Seperti dilihatnya perempuan yang datang darah 3 hari darah masa yang tinggal daripada suci. Maksudnya nanti yang bawah, seperti dilihatnya 3 hari darah, 3 hari datang darah, dia tak nyata 3 hari itu darah warna apa. Cuma sebagai contoh saja, 3 hari darah, kemudian maka dilihatnya 12 hari nakok. Nakok maksudnya tidak ada di luar dan tidak ada di dalam, darah tak ada, tiada keluar darah. Jadi kita buat contoh, tiada keluar darah, yakni walaupun dimasukkan umpama kapas ke dalam faraj pun tidak ada keluar darah. Tu hukum masalah nakok. Jadi perempuan ni datang darah 3 hari, kemudian putus darah. Kita kecil mudah kata putus darah. Nakok ni maksudnya putus darah lah, di luar tak ada, di dalam pun tak ada. Kemudian maka dilihatnya 3 hari darah. Kemudian maka dilihatnya perempuan itu 3 hari darah. Kemudian maka putus ia darah. Maksudnya dia lihat 3 hari, kemudian darah tadi 12 hari berhenti, kemudian datang pula darah 3 hari, kemudian berhenti pula. Jadi kalau ada kitab ni mudahlah ni, ada dah gambar raja. Bagi orang hak guna kitab Jawi tu mungkin tak ada gambar raja, nak kena bayarkan sikit. 3 hari datang darah, 12 hari berhenti, kemudian hari ke-16 hingga hari ke-18 mari pula darah. Maka darah 3 hari yang pertama itu haid. Hak yang mula-mula ni dikirakan haid. Dan darah 3 hari yang kemudian itu darah istihadah lah, iaitu 3 hari yang kedua, serta 12 hari nakok itu.
Tak dikirakan haid lah. Hari yang tidak keluar darah nakak tu, yang dahulunya itu hukumnya suci. Jadi sekarang ni bukan masalah tamyiz, bukan masalah adat. Dia hanya kata secara umum. Musannif sebut secara umum datang darah 3 hari, kemudian berhenti selama 12 hari, kemudian datang pula, maksudnya pada awal hari ke-6. Awal hari ke-16 datang darah 3 hari pula. Maka mana yang dihukumkan dengan haid? 3 hari yang pertama saja. 3 hari yang kedua tadi, iaitu hari ke-16 18, tak dikira haid sebab melampaui daripada 15 hari dah. Kemudian nakak yang selang antara 3 hari pertama dan 3 hari kedua pun tak dikirakan haid. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat nakak itu dihukumkan dengan haid. Jadi syarat nakak dihukum dengan haid kita dah sebut dah, mesti di dalam tempoh 15 hari. Maksudnya darah pertama dan darah kedua, selang antara darah pertama dan darah kedua tu mesti dalam tempoh 15 hari. Sekarang ni dah melampaui daripada 15 hari, maka nakak itu dihukumkan suci. Darah yang datang kemudian itu pun dihukumkan dengan suci. Jadi orang yang dah biasa dah belajar, jadi nampak selalu dah faham dah, ini hanya ulang kaji saja. Kalau orang yang mula-mula baru nak belajar, baru nak orang pagi masuk pada bidang memahami masalah ni, mungkin ada yang faham, ada hak tak faham. Tu orang panggil biasalah. Dan jika tiada putus darah yang kemudian itu hingga berkekalan ia, maka ditilik. Baik, katakanlah tadi contoh bagi masalah darah itu putus 3 hari, putus, kemudian 3 hari, kemudian putus. Masalah yang kedua ni pula, dan jika tiada putus darah yang kemudian itu, yang hari ke-16 tadi, hingga berkekalan ia darah, berkekalan hingga akhir bulan, maka ditilik. Fa fihi tafsil, padanya huraian, kena tilik dulu. Jika ada ia perempuan itu baharu haid, ni baru huraian, tadi secara umum. Jika ada ia baharu haid, perempuan itu baru haid, first time datang darah, nescaya adalah haid itu kadar sehari semalam. Katakanlah kata, dan jika tiada putus darah yang kemudian itu hingga berkekalan ia, maka ditilik. Tengok keadaan. Jika ada ia baharu haid, nescaya adalah haid itu kadar sehari semalam. Kadar sehari semalam saja yang dikirakan dengan haid. Bukan 3 hari, tapi sehari semalam. Jua dengan mana saja. Tu bagi yang ada kitab ni, buku ni, boleh tengok gambar rajah yang di bawah tu, jelas dah. Sehari semalam saja. Dan jika ada ia sudah beradat haid, dia dah ada adat dah bulan lepas, maka hendaklah diamalkannya perempuan itu, mustahadah ni, akan adatnya, adat perempuan pada kadar haidnya dan waktunya. Waktu haid, kadar haid iaitu bilangan beberapa hari. Waktunya haid ni maksudnya awal bulan ataupun akhir bulan atau tengah bulan, itu masuk waktunya, waktu bagi haid. Lagi akan datang kenyataannya, tu lagi kita akan semak balik. Jadi maksudnya kalau kata kita dah ada adat dah bulan lepas, tiba-tiba bulan ni mari 3 hari awal bulan datang darah, 3 hari tengah bulan datang darah. Kalau kita dah ada adat, tengok bulan lepas. Sekarang ni kalau 3 hari awal bulan datang darah, kemudian berhenti darah, kemudian tengah bulan datang darah dan tak berhenti, maka dia kata lihat kepada adat. Kalau adat bulan lepas tu awal bulan, kira awal bulan. Kalau adat bulan lepas tu tengah bulan atau akhir bulan, kira tengah bulan atau akhir bulan. Dan kalau adat pada waktu tersebut 3 hari, 3 hari, 2 hari, 2 hari, melihat kepada adat yang sebelum. Dan apabila melihat perempuan yang sudah beradahi akan darahnya 5 hari. Tadi 3 hari, ni 5 hari dia lihat darah. Pada permulaan bulan di sini kita nak kira pada bulan Hijrah. Tidak bulan Masihi lah. Kita hitung pada bulan Hijrah. Sebab berbezalah bulan Masihi dan bulan Hijrah. Masihi ni kita guna untuk hal-hal dunia kita je lah. Tak, Jibril tak tanya dah boleh hijrahnya. Orang tanya boleh Masihi.
Tetapi hal keagamaan ni kita gunakan bulan Masihi. Puasa pun tak guna kita gunakan bulan Hijrah. Ni bulan Qamariyah. Puasa pun ada orang guna tahun Masihi ataupun bulan Syamsiah, tak guna ni. Guna bulan Qamariyah, Hijrah, bulan Ramadan. Dan apabila melihat perempuan yang sudah beradat haid, akan darahnya 5 hari pada permulaan bulan. Dia lihat darah 5 hari. Seperti adatnya dulu-dulu pun, bulan lepas, bulan sebelum pun begitulah. Jadi kita dah sebut adat ni kira dengan darah haid yang paling orang panggil yang paling dekat, bukan kiranya dulu-dulu dak. Kalau katakanlah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat datang darah, bulan kelima pun maksudnya ada darah haid, tiba-tiba bulan keenam datang istihadhah, maka lihat pada adat dia itu pada bulan 5. Jadi bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat tu tak dikira dah. Walaupun katakanlah bulan pertama hingga bulan keempat tu adat dia 6 hari, bulan kelima tu adat dia 8 hari, bulan keenam datang istihadhah, maka lihat pada adat bulan kelima sahaja. Tak boleh nak rujuk dah bulan-bulan yang sebelum. Tu masalah bagi darah haid. Yang dah ambil yang sebelum-sebelumnya kebiasaan lah. Sebab tu kena tiap-tiap bulan tu kena tanda betul-betul. Sebab tak semestinya darah tu datang sama dengan bulan-bulan sebelum. Dan apabila melihat perempuan yang sudah beradat haid, akan darahnya 5 hari. Dia memang dah ada adat sebelum-belum ni. Kemudian datang darah pada permulaan bulan seperti adatnya. Jadi maksudnya bulan yang sebelum pun begitulah, datang 5 hari. Kemudian maka putus darah itu 14 hari. Ini jadi rumit lah. Kenapa jadi rumit? Kerananya dia putus tidak cukup sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci 15 hari, dia putus 14 hari. Kemudian maka kembali keluar darah itu. Jadi bulan ni 5 hari awal bulan dia datang darah, dia cuti 14 hari. Hari seterusnya itu awal pada 19 hari bulan datang darah pula. Baik. Kembali keluar darah itu hingga berkekalan. Berkekalan maksudnya hingga akhir bulan lah, berkekalan. Maka sehari semalam daripada permulaan darah yang kembali keluar itu hukumnya suci. Itu pelik sikit lah. Seperti yang 14 hari dahulunya dan 5 hari yang kemudian itu dihukumkan dengan haid. Sebab kita nak amalkan dengan apa sini? Dengan adat. Jadi katakanlah bulan yang kelima tu datang darah 5 hari. Kemudian bulan ke-6 ada masalah istihadhah. Macam mana masalah istihadhah? Dia datang darah 5 hari pada awal bulan seperti mana bulan yang biasa. Kemudian yang masalahnya dia cuti 14 hari, datang dah darah pada awal pada awal hari ke-19. Sepatutnya datang darah pada hari ke-20. Baru boleh nak datang darah pun. Tapi mari awal. Maka pada waktu tu hari ke-19 yang dia datang darah haid tu dikirakan suci, bukan haid, dikirakan istihadhah. Maka yang dikirakan haidnya pula ialah pada hari ke-20. Jadi 5 hari pada awal bulan tu haid, kemudian cuti 15 hari, jadi sehari semalam yang mari awal tu kira suci juga. Kemudian hari ke-20 hingga 25 tu dikirakan haid. 26 hingga akhir bulan tu tak dikirakan haid kerana diambil dengan adat. Diambil dengan adat iaitu 5 hari 5 hari. Maka kata musannif rahimahullah taala, maka sentiasalah berkekalan dur ni maksudnya pusingan. Maka sentiasalah berkekalan dur, yakni pusingannya perempuan tersebut itu 20 hari. Maksudnya macam mana? Tiap-tiap 20 hari, 5 hari haid, 15 hari suci. 5 hari haid, 15 hari suci. Maksudnya katakanlah perempuan tadi yang mana pada bulan ke-6 tadi dia datang istihadhah 5 hari datang darah, kemudian cuti 14 hari, hari ke-19 dah datang darah, maka berkekalan darah dia saat ni. Katakanlah kalau berkekalan bukan sekadar akhir bulan, berkekalan hingga selama-lama lah kita kata. Maka dikirakan haid dia 5 hari 15 hari suci. 5 hari haid, 15 hari suci. Suci maksudnya istihadhah lah.
Kerana darah tu masih ada. Dikirakan hukum istihadah. Istihadah hukumnya suci. Bila kita dah buat ke 4 perkara yang disebut ke dahulu, bolehlah untuk kita nak menunaikan ibadat fardu dan ibadat yang sunnah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala syahdan, tambah kata, dengan semata-mata melihat perempuan itu akan darahnya pada masa yang dapat, yakni yang dihukumkan dengan haid, wajib atasnya atas perempuan itu meninggalkan sembahyang. Lihat ni, kalau kita ada masa yang boleh dihukumkan dengan haid, kena tinggalkan sembahyang. Dan puasa pun tak boleh juga. Dan barang sebagainya, yakni daripada benda-benda yang wajib ditinggal. Membaca Quran, berada di atas masjid, sebab dihukumkan haid. Daripada barang yang haram ia barang, daripada bayan, daripada kata dan barang sebagainya. Apa barang sebagainya? Daripada barang yang haram ia barang sebab haid. Jadi berapa barang yang diharamkan sebab haid? 13. 13. Seperti mana hak terdahulu sebutlah. 8 bagi masalah hadas besar sama dengan haid. Kemudian dia 5 masalah tambahan bagi haid. 5 masalah tambahan bagi haid. 13. Kemudian jika putus darah itu sebelum genap sehari semalam, katakanlah kita dah umur 9 tahun, datang darah bersifat dengan darah haid, yakni warna dia warna haid. Kemudian tiba-tiba dia kata putus darah itu sebelum genap sehari semalam, tak cukup sehari semalam darah putus. Ni orang panggil darah wak main, dia panggil. Jadi kita ni dipermainkan, penipala kita. Putus, nyatalah darah itu lain daripada haid. Jadi darah tu bukan darah haid lah, kerana tak cukup 24 jam. Maka wajib atasnya atas perempuan itu mengqadakan sembahyangnya. Kena qada sembahyang sebab darah tu pada asalnya dia ingat haid, rupanya bukan haid. Apa? Bukan haid kerana tak cukup 24 jam. Dan puasa dia pun kena qada sebab bukan haid. Yang ditinggalnya puasa dan sembahyang itu wajib. Asalnya wajib tinggal. Yang ditinggalnya puasa dan sembahyang itu pada masa datang darah. Dan jika putus darah itu kemudian daripada sehari semalam, tu kalau kata putus sebelum sehari semalam, katakanlah darah yang datang itu putus lepas pada sehari semalam atau lebih daripada sehari semalam, nyatalah darah itu haid juga. Haid jugalah darah tu. Dan demikian lagi dengan semata-mata putus darah haid dan alamatnya alamat putus darah. Ni kita dah sebut dah dulu. Kena cek dengan kapas dan sebagainya. Ni sebut alamatnya mana putus darah. Jika dimasukkannya hanya perempuan tu kapas, yakni umpama kapas ke dalam farasnya, kemaluan perempuan tu, maka dikeluarkannya kapas tu, maka dikeluarkannya perempuan akan kapah. Ni maka jika dikeluarkannya perempuan akan kapah, nescaya adalah ia kapas putih dengan bersihnya kapas. Katakanlah dia buat masukkan kapas. Ni untuk nak memastikan tak ada dah di dalam. Kita dah sebut apa kena buat masuk, kerana nak pastikan masalah nakak atau fatrah. Mungkin saja fatrah maksudnya masih ada dalam, sekadar satu ruah saja, ambil sikit saja. Kadang masukkan nak memastikan benda tadi. Ada kadang ulama yang kata tak perlu buat. Wallahu a'lam. Belum kita ketemui. Mungkin saja ada, wallahu a'lam. Sekadar yang kita pelajari ni, tak. Dalam kitab suruh buat begitulah. Maklumlah kita belajar sikit saja. Orang lain belajar banyak. Kita tak besar. Kita kecil ya. Kau dah buat amal ya. Baik, dengan bersihnya wajiblah atasnya mandi. Wajib kena mandi. Kerana apa? Kerana mengerjakan ibadat. Kerana sekarang ni darah tu keluar dengan kadar putih. Kecuali kalau darah tu kapas tu keluar dalam kadar putih, tidak ada darah.
kecuali kalau kapas tu keluar dengan ada warna ataupun walaupun sedikit warna. Nampak seurat saja, seurat dua urat saja seolah ada warna, itu masih belum putus betul lagi. Dia nak kapas yang kita keluar tu memang betul tak ada dah warna bagi darah. Maka bila putih, wajiblah mandi kerana mengerjakan ibadat. Ni wajib mandi ni kalau dah cukup 24 jam, maksudnya telah dihukumkan dengan haid. Kalau tak cukup 24 jam, tak perlu mandilah kerana tidak dihukumkan dengan haid. Wajiblah mengerjakan, wajiblah dia mandi, mandi wajib, mandi akad hadas kerana mengerjakan ibadat seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya daripada membaca Quran, menanggung Quran dan sebagainya. Kemudian jika keluar darah itu sebelum genap 15 hari, mari pulak darah saat ni. Maksudnya katakanlah dia datang darah 2-3 hari, kemudian berhenti 2-3 hari, mari pulak darah dalam tempoh 15 hari tersebut. Wajib pula atasnya meninggalkan sembahyang dan puasa dan barang sebagainya. Wajiblah pula kerana sekarang ni telah datang darah yang baru pula. Jadi itulah panggil nakak. Maksudnya kata-kata tadi datang darah 2-3 hari, kemudian berhenti 2-3 hari, wajib sembahyang. Kemudian datang pula 2-3 hari. Jadi 2-3 hari yang tak datang darah tu dikira ke nakak yang dihukumkan dengan haid kerana dia berada di antara dua darah haid. Di antara dua haid dan tidak melampaui daripada 15 hari 15 malam. Maka pada bulan yang akan datang dia kena ambil adat bulan ni. Jadi katakanlah 3 hari datang darah, 3 hari berhenti, 3 hari datang darah. Berapa hari tu? 9 hari. Maka pada bulan yang akan datang, maka kalau darah tu putus awal, putus 4-5 hari dah putus, maka tetap dia kena tunggu selama 9 hari kerana dia telah ada adat bagi darah haid. Tak boleh tak terus solat walaupun darah telah putus. Tak boleh. Kerana kemungkinan saja darah tadi tu kebiasaannya dia akan datang seperti mana dahulu juga. Maksudnya mungkin saja berhenti sekejap, kemudian dia akan datang pula. Dan jika putus darah itu, kita habiskan bab ni. InsyaAllah pada esok kita masuk pada masalah yang pertama. Wallahu a'lam berapa hari lagi kita perlu makan masa. Kerana saya sendiri duduk cadai-cadai untuk membukukan kitab soal jawab pada masalah korban. Kerana kita hampir dengan raya korban ni, kita dah ada kitab buku masalah soal jawab korban. Kemungkinan minggu depan tu siap cetak. InsyaAllah lah. Hok mana nak tu boleh selalu. Dan kita akan baca pada petang. Kita akan tengoklah masa yang sempat. Dan jika putus pula darah itu, wajib pula atasnya mengerjakan ibadat yang tersebut itu. Katakanlah 3 hari datang darah, kemudian putus 3 hari, kemudian datang pula 3 hari, kemudian putus. Begitulah, kena mandi pula. Kena kembali ke mandi. Kerana mengerjakan ibadat yang tersebut itu. Demikianlah hingga lalu 15 hari. Kalau kata berlaku begitulah 2 hari putus, mari, kemudian putus, mari, selama dalam tempoh 15 hari, maka sekaliannya itu darah dikirakan haid. Maka pada ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya. Kalau lebih daripada 15 hari, maka kembalilah kepada adat. Jika ada ia perempuan itu sudah beradat haid. Kalau sudah ada adat haid, kalau belum ada adat, nak kembali macam mana? Atau dihukumkan haidnya sehari semalam, itu kalau tidak ada adat. Maksudnya kalau datang darah lebih daripada 15 hari, maka diambil adat boleh lepas. Kalau tidak ada adat, maksudnya perempuan itu mubtadi'ah, baru kali pertama datang darah, dah melampaui darah tu lebih daripada 15 hari, maka dihukumkan darahnya sehari semalam. Sehari semalam saja. Jadi selama sebelum tempoh lebih 15 hari darah saat itu, wajib dia tinggal semaya, dia wajib qada balik. Kalau katakanlah 16 hari itu datang seterik darah, maka dihukumkan sehari semalam saja darah haid. 14 hari lagi yang dia tinggalkan solat tu wajib diqada. Atas kaul yang muktamadnya begitulah. Jika ada ia baharu haid yang tiada tamis, itu pun kalau tak ada tamis.
Tamis ni maksudnya seperti mana yang kita telah sebut, perbezaan pada warna, pada bau, pada rasa. Ataupun secara mudahnya tamis ni perbezaan pada sifat darah yang datang. Kalau ada perbezaan, ada tamis, maka adat tu tidak terpakai. Tamis tu lebih kuat. Tengok dia kata, dan jika tiada melalui darah itu akan 15 hari, tak lebih. Nyatalah bahawasanya tiap-tiap daripada darah dan selang-selangnya yang kita panggilkan nakak, yang tiada keluar darah itu hik juga. Darah yang keluar tu hukum hik, dan selang-selang yang tak datang darah antara dua darah tu pun dikirakan hik juga. Bila dikirakan hik? Bila dah kita tahulah. Maksudnya katakanlah bulan ni berlaku 3 hari datang darah, putus 3 hari. Kita tak tahu putus berapa hari. Pada waktu tu kita amal seperti mana biasa. Putus darah solat lah, sebab kita belum ada adat. 3 hari pula datang darah, hinggalah pada 15 hari. Katakanlah benda tu berlaku selama 14 hari. 3 hari datang, putus 3 hari, 3 hari datang. Lepas tu katakanlah 14 hari atau 15 hari lah beramal begitu, maka pada bulan hadapan dia telah ada adat, iaitu 15 hari. Kerana yang putus-putus itu pun dikirakan hik. Ada pun bulan yang berlaku tu tak apalah. Maksudnya putus tu kita ingatkan kata bukan hik, tetapi dikirakan hik sebab datang darah pula kemudian daripadanya, yang berada dalam tempoh 15 hari. Maka pada bulan yang kedua dan yang ketiga, maksudnya bulan yang seterusnya dan yang kemudiannya, hendaklah dikerjakannya perempuan itu hukum haid dan suci seperti yang pada bulan yang pertama jua. Katakanlah datang darah 3 hari pada bulan pertama, suci 3 hari, datang darah 3 hari. Berapa hari itu semua? 9 hari. Maka bulan kedua tu dia kena tunggu 9 hari, kira dah ada adat. Kerana suci antara dua darah itu dikirakan haid. Syahdan, apabila melalui darah perempuan itu akan sebanyak-banyak hik. Lampau 15 hari lah, sebanyak-banyak hik. Dan dinamai perempuan itu mustahadah. Kita dah sebut istihadah tu darah. Perempuan itu dikirakan mustahadah, perempuan yang datang darah istihadah. Apa dia darah istihadah? Darah yang darah penyakit. Maka ada kalanya mustahadah tu, bahawa ada ia mustahadah baharu haid atau sudah beradat haid. Jadi dia akan keluar dua masalah besar. Jadi mustahadah yang pertama, dua masalah besar, iaitu mubtadi'ah yang baru kali pertama datang darah, ataupun muqtadah yang telah beradat darah. Bagi yang ada kitab tu, muka surat sebelah tu dah tulis gambar rajah dah. Yang tidak ada kitab ni, yang pakai kitab Jawi tu, tulislah gambar rajah begitu. Jadi dia kata bahawa ada ia mustahadah itu baharu haid, panggil muqtadi'ah, atau sudah beradat haid, yakni muqtadah. Dan tiap-tiap daripada keduanya, mubtadi'ah dan muqtadah itu, ada kalanya membezakan ia mustahadah tu akan sifat darah, atau tiada membezakan dia perempuan itu akan sifat darah. Jadi tiap-tiap daripada mubtadi'ah dan muqtadah itu ada dua pula masalah besar, iaitu mumayyizah dengan ghairu mumayyizah. Mumayyizah ni maksudnya perempuan yang ada dapat membezakan darah, yang darah tu ada tamis, ada perbezaan, dipanggil perempuan tu mumayyizah. Ghairu mumayyizah, perempuan tu tidak ada perbezaan pada darah dia, tidak ada tamis, maka dipanggil ghairu mumayyizah. Jadi dah ada 4 masalah besar tadi. Cawangan daripada 2 masalah tadi keluar pula 4. Jadi 4 semua masalah. Baru ada lagi. Dan yang beradat haid itu jadi yang beradat haid, jadi perempuan yang kali pertama datang darah ada 2 masalah saja, muqtadah ghairu mumayyizah dengan ghairu mumayyizah. Ada pun bagi masalah yang telah beradat, hukum masalah perempuan muqtadah, mumayyizah, ghairu mumayyizah. Kemudian ada lagi masalah 3 lagi masalah lain. Mana? Dan yang beradat haid itu ada kalanya ingat ia perempuan akan qadar haid dan waktunya. Ingat qadar haid
dan waktunya. Ni. Atau lupa ia perempuan itu bagi kedua-duanya. Atau bagi salah satu daripada keduanya. Ada 3 masalah. Maksudnya sama ada perempuan itu lupa kedua-dua kadar dia waktu haid, ataupun dia lupa kadar saja ingat waktu, ataupun dia ingat kadar lupa waktu. Jumpa tak? 7 masalah. Inilah 7 bahagian jenis bagi perempuan yang mustahadah. Mana? Yang pertama, mubtadi'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, muqtadah mumayyizah. Yang keempat, muqtadah ghairu mumayyizah. Yang kelima, muqtadah dipanggil mutahhirah mutlaqah. Lupa waktu, lupa warna. Lupa waktu, lupa kadar. Waktu maksudnya awal bulan, akhir bulan. Kadar maksudnya bilangan hari. Yang masalah yang keenam, nasi'atul lil waqti. Apa nama ni? Ingatkan waktu dan lupakan kadar. Yang keenam. Yang ketujuh, ingatkan kadar, lupakan waktu. Akas begitu saja. Jadi 7 semua masalah. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari pada masalah mubtadi'ah mumayyizah. Perempuan yang kali pertama datang darah tetapi telah berlaku dah istihadah, dan dia ada perbezaan darah. Bagaimana? InsyaAllah kita akan sambungkan pada petang esok pada waktu yang sama, insya-Allah. Tiga soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ramai yang tanya, ramai, boleh tak cek suci ke tak diri dari haid dengan jari, bukan dengan kapas? Cek dengan jari, tidak dengan kapas. Jadi mungkin tak ada kapas, ada jari. Tidak ada masalah. Dia masalah, dia kata dalam kitab umpama kapas. Maksudnya benda yang dapat kita darah saat ni kita dapat kena pasti ada atau tidak. Yang keduanya, kapas ni dia tak sakit. Jadi kalau guna dengan jari saat ni tu menempati seumpama kapas juga, maksudnya dapat dipastikan darah tu ada atau tidak, dan tidak membawa kepada sakit, bahaya dan sebagainya, maka harus saja. Sebab itu dalam kitab tu dia datangkan dengan umpama kapas. Ramai yang tanya ni, tak pernah dengar lagi ni. Ada yang tanya ni, sepanjang saya mengajar dalam Hiknifah ni, tak pernah ada yang tanya. Ni ramai yang tanya, mungkin kawasan tersebut lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah sunat sambung selawat Ibrahimiyah jika tahiyat awal sedekat imam tahiyat akhir? Ni masalah solat ni. Jadi masalah solat, sunat kita mengikut imam pada tiap-tiap perbuatan imam dan pada tiap-tiap perkataan imam. Sama ada pada takbir, pada mengangkat tangan dan sebagainya, kecuali pada keadaan duduk. Jadi bila imam duduk tahiyat akhir, sunat baginya duduk tawarruk. Dan ada pun kita yang nak tambah lagi rakaat, sunat kita duduk iftirash. Ada pun bacaan selawat Ibrahimiyah dan sebagainya, itu sunat bagi kita mengikut imam. Kadang imam bacaan dia ditambah selawat Ibrahimiyah, kerana berada pada tahiyat akhir, maka kita disunatkan untuk mengikut tiap-tiap perbuatan dan perkataan imam, kecuali pada keadaan duduk tahiyat itu sahaja. Kemudian bila kita nak berdiri, sedikit peringatan, bila kita nak tambahkan rakaat, jangan kita bangun mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar, dan jangan mengangkat akan tangan jikalau tempat duduk itu bukan tempat duduk kita. Maksud bukan tempat duduk kita di sini, maksudnya tahiyat tu bukan tahiyat awal bagi kita. Kalau tahiyat awal bagi kita, maksudnya kita nak tambah 2 rakaat lagi, maka tak mengapa kita naik takbir dan mengangkat tangan, sunat. Tapi kalau kita nak tambah kalau tempat duduk tu tidak tempat duduk tahiyat awal bagi kita, maka tak sunat kita bangkit dengan mengangkat tangan dan bertakbir. Maka disebut dalam kitab Syiah Syargawi itu, sunat ulama sebut digantikan dengan tasbih, yakni dengan membaca subhanallah. Supaya apa? Supaya pergerakan kita tidak
sunyi daripada zikir. Begitu jugalah masalah kalau kita nak turun sedangkan kita masbuk. Kita masbuk, imam dah tengah sujud, maka kita takbir Allahu Akbar, kita terus sujud mengikut imam. Jadi waktu kita turun pada sujud tidak disunatkan kita takbir. Maka begitu jugalah. Sunat digantikan, kata setengah ulama, digantikan dengan tasbih supaya tidak sunyi daripada pergerakan solat kita dengan zikir. Ini yang saya sebut ni dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau ada yang mazhab Hanafi tu kena tanya Tok Guru Hanafi pula lah. Kalau tak ada mazhab tu kena ada mazhab. Kerana tak boleh tak bermazhab, wajib bermazhab. Macam mana nak tahu warna kuning itu istihadah atau haid jika warna tersebut sudah melampaui tempoh 15 hari? Jadi masalah darah kuning, nak tahu darah itu istihadah atau haid, kita kena tengok pada tamyiz lah. Kalau darah yang sebelumnya itu darah merah, katakanlah 15 hari merah, dan melampaui 15 hari tadi dengan darah kuning, maka tu ceraklah kata darah yang kemudian darah kuning itu istihadah. Kerana merah dan kuning kuat merah lagi. Dan kalau katakanlah tak melampaui 15 hari merah dan kuning, itu kesemuanya dikirakan darah tu darah haid. Jadi nak tahu darah kuning itu istihadah atau tidak, kena tengok kepada darah yang lain. Tapi kita tak masuk lagi ni. Ada lagi kena rujuk kepada, kita kena lihat kepada dua lagi alamat, iaitu bau dan rasa, pekat cair dia. Jadi katakanlah darah kuning itu dia pekat serta berbau kuat. Darah merah itu cair dan tidak berbau, tak berbau kuat. Maka sekarang ni dia kuning itu ada dua sifat. Merah tu ada satu sifat saja, itu pada warna dia. Maka yang ada dua sifat itu lebih dihukumkan haid, dan yang ada satu sifat tu dihukumkan istihadah, walaupun dia tu darah yang lebih kuat daripada darah kuning. Tu kita tak sebut lagi tu. Musannif belum sebut pada kita. Baru dah ambil sikit supaya kita tak keliru lah. Orang panggil bertimbangan ukuran 2 dengan 1, 3 dengan 1 sifat darah. Soalan laginya, contoh haid bulan Syakban 9 hari. Bulan Syakban 9 hari. Bila masuk bulan Ramadan, darah berhenti pada hari ke-6. Maksudnya macam mana ni? Bulan Syakban 9 hari. 9 hari awal bulan ke akhir bulan ke, macam mana ni? Kalau katalah awal bulan lah, kata 9 hari. Bila masuk bulan Ramadan, darah berhenti pada hari ke-6. Begitu dah. Awal bulan Ramadan berhenti hari ke-6. Adakah perlu tunggu sampai 9 hari? Ya. Kalau kita lihat pada kitab ni, dia suruh tunggu pada adat. Sebabnya dia kata darah saat itu kemungkinan dia akan datang. Maksudnya walaupun dia berhenti awal ni hari, kebiasaannya dia akan datang juga. Dia akan datang juga pada tempoh 9 hari tersebut. Jadi kalau katakanlah tak datang juga, maka solat yang kita tinggal puasa dah tentu kena qada. Solat yang kita tinggal tu dalam tempoh 3 hari tersebut kena qada balik. Dan pada bulan akan datang tu adat kita dah bertukar pada 6 hari. Kalau perlu, maksudnya hari ke-9, ke-7 sampai ke-9 tak perlu berpuasa lah. Ia kira begitulah. Dia kira kena tangguhkan daripada melakukan ibadat yang wajib ni. Wallahu a'lam. Tapi seingat saya dalam bahasa ni ada khilaf. Tapi kena rujuk baliklah. Permasalahan ni. Kerana masalah ialah tidak kata masalah haid saja, masalah mana-mana pun dalam fiqh ni berlaku khilaf tu sangat banyak. Cuma kita ambil pendapat-pendapat yang kuat untuk disebut pada masyarakat umum. Tapi kalau berlaku masalah darurah dan sebagainya, boleh saja kita mengambil pendapat-pendapat yang dhaif dan sebagainya, supaya dapat terlaksana dahulu ibadat itu yang terlebih pentingnya. Sedikit tambahannya, ada soalan tanya masalah kematian suami. Adakah dia kena beriddah semula ke macam mana? Jadi kalau katalah perempuan itu datang haid, tiba-tiba
suami katakanlah perempuan itu ditolak oleh suami. Dia 3 masalah dalam kitab sebut. Perempuan yang ditolak oleh suami 3 masalah. Terkadang ada telah ditolak raj'i, ada telah tolak ba'i, ada perempuan yang sedang mengandung. Maka kalau masalah telah ditolak raj'i, telah ditolak satu, contohnya tiba-tiba suami dia meninggal, tengah-tengah iddah talak, maka pada waktu tu bila suami meninggal, dia kena beriddah dengan iddah yang baru, iaitu iddah kematian suami. Kenapa? Kerana dia tu masih ada hubungan dengan suami dia, dia tu boleh harta pusaka dan sebagainya. Adapun kalau dia sedang beriddah ba'i, maksudnya telah talak, tak boleh nak rujuk dah kembali, maka pada waktu tu perempuan itu kekal dengan iddah dia tersebut walaupun suami wafat, tak perlu nak kembali kepada iddah wafat. Dan ada perempuan yang mengandung, maka semata-mata dia melahirkan anak, maka dia telah selesai daripada iddah dia dengan suami. Maksudnya masalah perempuan mengandung ni semata-mata lahirkan anak, maka harus bagi dia untuk kahwin. Tu 3 masalah tu yang kita tak sebut, kerana kita sebut secara orang panggil tidak detail lah. Ni kita sebut secara detail tu, secara detail jadi boleh ambil perhatian lah di situ. Kerana saya pun lupa dah juga masalah tu. Tanya saing di mana pak wujud dan sebagainya, baru jumpa. Alhamdulillah. Dan sekarang pun kita duk fikir banyak sangat soal jawab dalam banyak sangat soal jawab dalam perkahwinan. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan hidayat, taufik, kekuatan bagi kita dan menggerakkan kalangan kita, insya-Allah. Kita nak cuba untuk membukukan soal jawab dalam permasalahan soal jawab dalam masalah perkahwinan dan sebagainya. Memohon doa daripada kita semua supaya saya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, dipetunjuk oleh Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.